قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر فلن يشهد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kesempatan ruang dan peluang bersama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan tengok pada muka surat 474, juzuk yang ke-24, surah yang ke-40, surah Ghafir, bermula pada ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Innas sa'ata la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فأنى تؤفكون. تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
كذلك يؤمن الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, insyaAllah kita akan tengok sedikit terjemahan dan tafsiran serta apa yang kita boleh ambil istifadah daripada ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Ayat 29 adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-56 hingga ayat yang ke-58, berkenaan tentang pengingkaran terhadap kekuasaan Allah disebabkan kesombongan. Pada ayat yang ke-58 yang sebelum ini, Allah Ta'ala kata tak sama orang buta atau orang melihat, dan tak sama pula orang yang beriman dan orang buat jahat. Allah kata hanya sikit saja ambil pelajaran. Itu ayat 58. Ayat 59 Allah Ta'ala menceritakan pasal apa orang tak mengambil pengajaran, pasal apa orang tak nampak kebenaran. Pasal apa? Pasal mereka meragui tentang hari kebangkitan semula. Dalam kehidupan kita ada orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan semula. Maka disebabkan itu mereka melakukan perbuatan sewenang-wenangnya. Kata ada, tak ada, tak ada. Jadi sebab itu Tuhan kata
Tuhan buat penutup ni pada ayat yang ke-59 dalam menjelaskan keadaan manusia yang ke-58. Tuhan kata walakin aktsaran nasi la yu'minun. Tak ramai pun beriman, tak ramai. Banyak yang tak percaya. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita membicarakan rukun iman, bila kita bincang rukun ni tolak satu ataupun tambah satu, dia jadi kosong. Percaya tentang hari kiamat salah satu daripada rukun iman. Allah dia percaya, Nabi dia percaya, kitab dia percaya, malaikat percaya, Allah qadar percaya, kiamat tak percaya, kufur. Dia tak percaya dalam keadaan dia tahu benda tu, kalau dia tak percaya hukum dia haram dan berdosa. Dia memilih jalan itu tak percaya. Dia kata saya beriman dengan Allah, hari kiamat saya tak percaya, kafir. Kafir. Cuma kita tak bolehlah katakan dia kafir. Yang boleh katakan dia kafir ni hanya ulul amri pemerintah ataupun qadhi saja. Kita tak boleh kata kafir dari segi nota atau dia kafir. Maka jangan kita abaikan kesemua rukun iman ni. Baik, selesai dari itu. Pada ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mahu menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Pada ayat yang ke-60 sahaja Allah membicarakan berkenaan tentang Allah akan perkenankan doa hamba-Nya. Kaitan antara ayat yang sebelum ini dan ayat yang ke-60, Allah Ta'ala memberi Quran ini sebagai tujuh. Katalah orang yang baca ni, sebelum dia baca ayat 56 sampai ayat 59, dia tak percaya pada hari kiamat, ataupun dia melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Bila dia baca, kemudian terdetik di hati dia, kata ada ni. Lalu timbul dalam hati dia keinsafan dan keyakinan. Maka dia pun doa kat Tuhan. Ini kaitan. Tuhan memberikan harapan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, ataupun orang yang selama ini tak percaya tentang kebangkitan, hari kebangkitan semula, tentang hari kiamat. Tuhan kata, baca doa, sembah balik aku, cari balik aku, minta ke aku, kutlah risau bagaimana keadaan kita pada hari kiamat. Kau sudah risau, doa kat Tuhan, aku akan perkenankan. Sebab itu kata pengutua kami, ruang pengutua kami, menarik juga kata-kata dia. Ada satu hari itu kami jumpa ruang bincang berkenaan tentang al-kasbu wa doa, tentang usaha dan doa. Bincang tentang waktu lama juga lah bincang. Saya ingat saya sampai 3 pagi tu, 3:30 tu saya balik rumah. Dia buat kesimpulan berkenaan tentang al-kasab dan doa, usaha dan doa. Dia kata simple, dia kata orang yang berdoa tanpa berusaha itu orang yang bodoh. Orang yang berdoa tanpa usaha itu orang yang bodoh. Doa dia hurai dari segi dua perkara. Pertama dari segi urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku rezeki, kurniakanlah kepadaku keluarga bahagia. Doa. Dari segi retiak pun dia tak ada. Kerja tak mencari, tak membina hubungan yang baik dengan keluarga. Tak ada retiak, syurah saja. Doa saja. Maka orang tu orang yang bodoh. Tapi dia kata ada orang dia usaha tapi tak doa, itu orang yang sombong. Dia usaha tak doa tapi dia sombong, itu orang yang sombong. Dari segi konteks akhirat pula, orang yang berdoa usaha tak, doa tak berhenti, praktik tak berhenti, sembahyang tak, bayang zakat tak, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan terang, usaha kat Allah tu tak buat. Dia hanya doa saja. Tu bodoh. Orang yang
yang berdoa, yang usaha tanpa doa, itu sombong. Contoh dalam urusan dunia. Contoh dalam urusan dunia, dia rasa dengan kerja buat dia ni, kalau dia baca buku banyak, dia boleh dapat atas usaha dia, tak payah doa pun tak apa. Oh, yang kerja. Ataupun dia rasa dengan kerja buat dia ni, dia boleh dapat duit yang banyak. Niaga dia ni, perniagaan dia ni, dari segi strategi dia, dari segi bahan yang dia nak niagakan tu, dia rasa tak payah doa pun boleh. Ataupun dari segi urusan akhirat, tak minta kat Tuhan, semayang je, dia rasa dengan dia buat hal tu boleh masuk syurga tak tanpa dia doa kat Tuhan agar dijauhkan daripada azab neraka. Dia orang sombong. Maka sebab tu antara kasab dan doa ini, usaha dan doa dia mesti seiringan, barulah terkeluar. Saya tadi kata guru tua kami, barulah dia akan terkeluar daripada bodoh dan sombong apabila dia berdoa dan dia berusaha. Dan Allah Ta'ala menyebut lagi berkenaan tentang ayat yang ke-60, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Kesan bagi orang yang sombong untuk sembah Tuhan. Orang nak sembah Tuhan, dia mesti dia sombong. Contoh, kalau orang tak mau sembahyang, saya bukan tak mau sembahyang, Ustaz, dia kata, bukan saya tak mau sembahyang. Saya ni bukanlah tak mau tutup aurat, Ustaz. Saya ni bukanlah tak mau puasa. Hidayah tak sampai lagi, semua tak sampai lagi. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya dia sombong. Orang hendak melakukan apa yang Tuhan suruh dan melakukan pula apa yang Tuhan larang, itu orang yang sombong kan Tuhan. Bukti dia macam mana? Bila seorang bekerja melawan majikan dia, bahak majikan dia suruh, sebab dia bawa melawan, dia sombong. Pasal dia rasa ni tak apa, kalau nak pecat, aku pecat, aku boleh cari 4 kerja ni. Oh, kalau jadi dia rasa dengan Tuhan, kalau Tuhan tak mau bagi kat dia lalu, tak apa, dia kena piak macam lain lah buat dia. Dia rasa dia boleh buat, sehingga dia boleh rasa selama ni aku tak sembahyang, rezeki tu masuk je. Sebenarnya orang yang tak mau semua Tuhan, dia sombong tu je. Itu Tuhan kata, kesan bagi orang yang sombong untuk sembah Tuhan, saya ada hubungan jahat dan wadahiri, mereka akan duduk dalam neraka sampai bila-bila, dalam keadaan hina dan dina. Kena azab ni saya ingat dulu ustaz ni, kalau dia dedak lagi, bukan dekat sakit, malu, jangan malu. Lalu dia kata, sakit boleh, malu pun boleh. Tuhan akan buat lebih lagi pada orang yang sombong dengan Tuhan, duduk dalam neraka. Neraka tu dan disiksa dalam keadaan hina dan dina. Saya bawa satu contoh. Hukum menggunakan bekas makanan yang diperbuat daripada emas, hukum dia haram. Hukum dia haram. Pasal apa haram? Guna bekas makanan, guna pinggan mangkuk, camca, garpu ni daripada emas. Sebab dia jadi haram. Pasal itu orang yang nak tunjuk kata dia sombong. Tuhan akan memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan Tuhan kembalikan balik barang-barang kemahkan tu ada tu, Tuhan leburkan, dan kemudian Tuhan akan suruh malaikat bagi orang tu minum balik deburan kemah tu. Siksaan dalam neraka ni, dia bukan hanya sekadar siksa, tapi dalam keadaan hina. Tuhan hina, siksa dalam keadaan menghina orang tu. Itu ada siapa sombong tak apa, itu dalam neraka akan dihina dalam siksaan tu. Habis dekat tu. Ayat yang ke-61, Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah benar-benar memiliki kurnia, ladhu fadlin 'alan nas, yang dilimpahkan kepada manusia. Walakinna aktsaran nas la yashkurun.
Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Baik, ada dua poin kat sini. Poin yang pertama, dia kata, Ustaz, banyak dah saya jumpa ayat berkenaan tentang Allah ciptakan malam untuk rehat, siang untuk pergi cari rezeki. Tapi Ustaz, kalau baca ayat lagu ni Ustaz, kira naya saya. Dia kata, saya kerja Cina. Saya kerja Cina. Tak kira lah shift guard ke, shift kilang ke, dia kerja polis ke, doktor ke, apa saja yang sepatutnya malam tu berehat, tapi dia kena bekerja. Adakah saya melawan fitrah sunnatullah ni, ketetapan Allah? Dia kata, siang kerja, maksudnya saya kena cari kerja ni. Okey, baik, ini penjelasannya. Yang dimaksudkan dengan Allah menjadikan malam untuk berehat, siang untuk bekerja, yang tu kata melawan fitrah tu adalah kalau malam tu dia melakukan perkara yang sia-sia. Contoh, bagi contoh. Malam tu dia duk pergi tengok movie, dia pergi main snooker. Dan dia pergi nak main tu, nak pergi tengok cerita lain, bab lain. Nak main snooker kan ikut lah. Dia nak pergi lepak kan ikut, nak duduk dengan kawan-kawan kan ikut lah. Tapi dia menjadikan benda tu, waktu malam tu dia melakukan perkara yang sia-sia. Yang Nabi sebut, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Tapi dia pergi buat perkara sia-sia tu pada waktu yang patut dia rehat. Kalau pada waktu malam tu dia pergi buat kerja cari rezeki, sehingga kan kalau dia tak kerja pada waktu tu akan mendatangkan mudarat untuk diri dia ataupun mudarat kat orang lain. Bayangkan kalau hospital tu semua doktor tak kerja malam, nak ubat siang saja. Kalau apa emergency accident tengah malam tu semua nak ubat. Maka ayat tu, siapun ayat, konteks ayat ni tak tujulah dekat orang hak melakukan manfaat pada waktu malam. Waktu siang patutnya dia kerja, tapi dia pilih dina. Dia kata, Ustaz, kalau waktu malam dia kerja, siang dia kena dina. Dia tak apa. Yang tak boleh tu, dia pilih lama waktu malam. Waktu siang pula dia pergi istirahat. Ayat tu yang tuju kat dia. Ayat yang tujuh ni Tuhan rehat waktu malam, rehat waktu siang kerja. Saya duduk jadikan kat orang bujang. Masa zaman bujang ni kan ada tanggungjawab apa. Jadi dia kehidupan lifestyle dia macam tu. Pernah je dulu kami ada kawan, malam tidur lepak, siang dia nak buka puasa. Masa bulan puasa dia dulu bangun siang tu masa nak buka puasa. Itu tak elok kan. Ayat ini sesuai lah untuk dia. Itu poin yang pertama, supaya tidak berlaku salah faham ketika Allah menjelaskan fungsi siang dan fungsi malam. Poin yang kedua, bila Allah Ta'ala sebut innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Allah benar-benar memiliki kurnia yang dilimpahkan kebanyakan kepada manusia, tapi ramai manusia tak arti bersyukur. Baik, ini baik. Allah kaitkan ayat Tuhan bagi kurnia dan Tuhan kata ramai tak bersyukur adalah selepas ayat Tuhan cerita tentang fungsi siang dan fungsi malam. Bagi orang yang memanfaatkan fungsi siang dan fungsi malam dengan baik, siang dia mencari rezeki, malam dia berehat. Tidur dia pun cukup. Dalam keadaan dia memanfaatkan kawan ini, dia tak terlepas daripada ujian syukur. Tuhan dah bagi nikmat rezeki kat dia siang tu, malam tu Tuhan bagi dia tidur dengan nyenyak, dengkok, lenong pun dia ni. Tapi dia bangun dia tak ingat Tuhan. Tapi dia bangun dia tak syukur kat Tuhan. Ketika dia mendapatkan ini, dia tak rasa syukur dengan Tuhan.
Sehingga apa saja yang dilimpahkan kepada dia daripada sekecil-kecil perkara, dia akan merungut. Bila sampai dapat benda yang banyak, dia rasa itu hasil daripada latihan dia. Dia tak balik ke Tuhan. Tuhan abang apa yang diperoleh pada siang dan malam tu, yang dilalui oleh sekalian manusia, itu adalah hasil daripada kurnia dia. Tapi tak ramai yang bersyukur. Sebab tu satu hari Sayyidina Umar dia tengah awal. Dia dengar ada seorang pemuda ni duduk tengah awal keliling Kaabah. Maka pemuda tu doa, ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan yang sedikit. Ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan yang sedikit. Dia tu ulang doa tu. Lepas habis daripada doa tu Sayyidina Umar tengok dah. Sayyidina Umar tanya, aku dengar ada doa, ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan yang sedikit. Apa maksudnya? Maka pemuda tu pun kata, bukankah Allah Ta'ala kata sedikit saja daripada kalangan manusia tu bersyukur. Maksudnya dia doa supaya Allah masukkan dia dalam kumpulan yang sedikit, jadi itu orang yang bersyukur. Jadi syukur ni payah. Syukur ni payah. Nak didik diri supaya bersyukur adalah dengan cara sekecil-kecil benda kita bersyukur. Sebesar-besar musibah pun bersyukur. Contohnya kita Ustaz, kalau dapat musibah pun bersyukur, tak mana nak syukur dia. Ya? Hikmah dia ni sebesar kat saya sekali. Hikmah dia boleh contohlah dia na'udzubillah kita accident patah kaki sebelah kan. Contoh Alhamdulillah accident dia dah ni patah kaki sebelah kanan pun syukur gitu. Dia kata Tuhan boleh dia bagi aku patah dua kaki, tapi dia bagi aku patah sebelah. Tapi tak nak boleh keluar ayat je tu. Tak nak boleh keluar ayat je tu. Dia kena mula dengan sesemua pun rasa bersyukur. Dia kena mula dengan sakit kepala pun rasa bersyukur. Kalau sakit kepala pun tak boleh rasa bersyukur. Dia tak boleh sampai patah kaki tu dia nak bersyukur. Dia tak ada fikir tu. Dia ada tangga dah. Sebab tu Ibrahim bin Adham, masa dia menurunkan tahta dia daripada raja untuk kembali kepada jalan kesufian, ketika dia membuka jubah kebesaran raja dia dan turun daripada singgasana dia, turun daripada istana dia, dia turun tu dia tersadung daripada tingkat atas mula tangga tu sampai nak tangga kat bawah sekali. Setiap kali dia jatuh tu, golek tu, mulut dia bunyi Alhamdulillah. Antara nak boleh lagu tu dia kena sekecil-kecil musibah kena bersyukur. Ini besar kat saya sekali. Habis ayat 21. Ayat yang ke-62, ayat 61 sampai 66 ni Allah Ta'ala nak cerita berkenaan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, dibuktikan dengan alam semesta. Apa itu? Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tufakun. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dibandingkan? Baik, Allah Ta'ala nak cerita. Jadi kalau kita mengaji sifat 20 ni, ini nak menceritakan tentang dalil akal. Apakah bukti Tuhan itu ada? Allah itu ada. Kata ulama, dalil akal Allah itu ada adalah hadhil kainat, adanya alam ini. Dia kata dia contohkan. Kita bagi contoh. Kalau kita semak dengan orang-orang sains ni yang tak percaya kepada Tuhan, maknanya kata guru kami Syekh Turqais Al-Mu'ayyah, dia kata maknanya orang yang tak percaya Tuhan ni, ateis ni, selangkah kaki dia masuk Islam lah. Apa kata dia tu? Orang yang tak percaya Tuhan ni, dia tak percaya Tuhan. Cuba tuan-tuan tengok, mengucap 2 kalimah syahadah. Kita mula dengan La ilaha, tidak ada Tuhan. Orang etis ni naknya dia selangkah lah ni. La ilaha, tidak ada Tuhan. Cuma nak bagi ada illallah saja.
kecuali Allah saja. Itu. Jadi katalah kita duduk limak dengan orang Inggris ni kebanyakannya orang sains. Pasal orang sains ni mereka nak tahu kata sesuatu benda tu ada, dia mestilah dibuktikan dengan penglihatan. Sebab tu mereka ada kajian by observation, mesti kajian melalui pemerhatian. Jadi kalau tak mati, tak nampak, pakai tak ada. Jadi dia kata tak nampak Tuhan, maka simpulan dia adalah tak ada Tuhan. Maka dia rasa alam ni berlaku dengan, contoh ada istilah disebut dengan mother of nature. Mother of nature ni kita kata kuasa semula jadi, kuasa alam semula jadi. Alam ni ada spirit dia, ada punca kuasa dia, roh dia sendiri. Ada orang yang faham lagu. Kalau kita nak bincang dengan orang yang percaya dengan teori Big Bang, perhubungan antara zarah atom dengan atom yang menyebabkan adanya alam ni, baik, katalah kita percaya. Kata ni tak apa, kalau kata nak percaya lagu tu, katalah matahari ini dia jadi hasil daripada perhubungan dengan atom, jadilah matahari. Baik, Allah, siapa yang atom bagi arahan kat matahari duduk kat situ? Siapa yang susun bumi ini duduk pada tempat yang ketiga dalam sistem suria? Siapa yang tahu? Siapa yang atok ada negara ada 4 musim, ada negara tak ada 4 musim? Atom tu sama-sama atom tu dia bincang sama dia yang boleh duduk jadi terurus sampai lagu ni. Siapa yang atok waktu bila hujan nak turun, waktu bila hujan tak turun, waktu bila nak jadi kemarau, waktu bila jadi banjir? Atom ni dia adalah satu molekul yang kalau nak tengok, dia kena tengok dengan mikroskop. Katalah ambil mikroskop tu, pergi perembang tengok atom tu, bisa tengok tak macam mana dia dengan kawan dia sembang? Tak tahu. Kata bila sama-sama dia sembang, kata bila kalau dia nak bincang berdua, atom yang dekat bumi ni dengan atom yang duduk dekat langit ni, mereka berkomunikasi lagu mana? Kalau kita nak bincang kata kewujudan itu adalah hasil pada pertemuan zarah dengan zarah, tak apa kalau kita nak kata begitu. Arahan yang kata planet ni duduk kat sini, duduk planet yang ke-9, siapa dia nak tahu ni? Maka alam ini adalah bukti tentang tidak ada Tuhan selain daripada dia. Habis kata baik. Jadi kita bincang pula, apa bukti kata Allah ni satu-satunya Tuhan? Jawapan dia mudah saja. Kalau Tuhan ni ada banyak, bagaimana mungkin alam ni boleh tersusun dan terurus dengan secara teratur dan sistematik dengan hanya satu arahan? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarna sampai doa cerita pasal matahari dan bulan ni duduk kat Pak Sidah. Bayangkan kalau ada dua Tuhan cukup berkelahi, kawan ni nak 24 jam siang, 24 jam malam, kawan ni kata tak, dia nak sejam je siang. Dunia ni kan jadi bukan kecil. Sebab tu bila kita mengaji akidah, kita kena faham 3 hukum akal. Yang pertama wajib bagi akal, yang kedua mustahil pada akal, yang ketiga harus pada akal. Kena faham tu. Saya tak cerita cerita kat sini, jadi banyak ngaji tauhid lepas subuh ni jadi Nabi jadi ngaji tauhid kan. Tapi tak tahu. Jadi Tuhan abang kewujudan dia ni, tengoklah alam ni dia yang buat semua benda ni. Tapi ramai orang memalingkan daripada melihat kebenaran tu. Apa? Pasal buat dia balik. Pasal sombong. Jawapannya pasal sombong. Sebab tu selalu saya sebut, dibuktikan penilaian seseorang tu cerdik ke tak cerdik bukan bukti dia banyak. Bukan pasal dia boleh cakap orang putih. Zaman dulu kan, siapa boleh cakap orang putih tu apa kata, dia pun matematik dia orang kata. Tapi dia boleh cakap orang putih, dia cerdik lah. Bukan dibuktikan kat itu. Dibuktikan orang yang cerdik itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Urufah ni yang saya dah sebut ni tentang orang yang dirahmati Allah. Ramai orang menjadikan alat itu sebagai matlamat. Sedangkan alat bukan matlamat. Contoh, ngaji orang putih itu bukan matlamat. Ngaji orang putih itu alat ya.
Mengaji sains matematik tu bukan matlamat. Mengaji sains dan matematik itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk sampai ke Tuhan. Sebab tu selalu saya sebut ni. Bukan selalu sebut, jarang saya sebut. Ramai orang dia nak sampai ke Tuhan melalui cara jalan tarikat. Dia buat tarikat. Dia buat tarikat. Apa saya menafikan untuk sampai kepada Tuhan? Salah satunya dengan cara jalan tarikat berzikir. Saya tak nafi. Tapi orang yang kurang masa untuk partisipate menyertai kumpulan tarikat yang muktabar yang bukan sesat ni untuk dapat kepada Tuhan. Apa kata dia guna pengetahuan sains dia tu? Apa kata pengetahuan dia mahir dalam bahasa? Apa kata dia pengetahuan dia mahir dalam geologi, kaji alam untuk sampai ke Tuhan? Mana untuk alat untuk sampai ke Tuhan? Ustaz, saya geologi tak erti, matematik tak erti, orang putih pun tak erti. Gunakan alat mata yang Tuhan bagi untuk memandang alam, perubahan siang dan malam ni untuk kita sampai ke Tuhan. Oh, kalau tak ada Tuhan di malam tak kita boleh. Ramai kita menjadikan alat tu sebagai matlamat. Maka kita menjadikan alat sebagai matlamat, kita takkan sampai ke Tuhan. Dalam contoh macam menjadikan duit kupang tu sebagai matlamat, sedangkan tu bukan matlamat, itu alat. Menjadikan anak isteri itu sebagai alat atau matlamat mengukur kebahagiaan dia, sedangkan itu alat untuk dia sampai ke Tuhan. Ini saya kata kat saya sendiri. Maka sebab tu apa sahaja yang kita nak sampai kepada Tuhan untuk diiktiraf hati dan lidah kita adalah dengan menjadikan meletakkan alat pada tempat dia, matlamat pada tempat dia. Allah Ta'ala. Ayat 63. Kadzalika yufakul ladina kanu bi ayati llahi yajhadun. Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah, maka dia dipalingkan. Orang yang tak percaya kepada Tuhan ni, Tuhan palingkan dia. Okey, tak apa. Nak menjadikan alat tu sebagai matlamat, nak letak anak bini tu sebagai matlamat, tak mau dah nak sampai ke aku, nak paling habis ayat aku ni, tak apa dah. Isteri tak tertaharat pun tak apa dah, anak tak semayang pun tak apa dah, janji keluarga kita bahagia, tak macam keluarga orang lain. Tak apa, aku bagi kepada Tuhan, tapi kamu akan dipalingkan daripada aku. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang sesiapa yang berpaling kadah daripada peringatanku, nescaya aku akan sempitkan kehidupan dia. Ini masalah. Bisa berangkat saya sekali ni. Bila kita letak alat ni sebagai matlamat, apa? Tuhan kata nak dunia ni, aku boleh bagi. Pasal di sisi Tuhan ni, dunia ni kan apa? Apa nak sangat dunia ni? Sanggup beratok, sanggup berlampak, sanggup kerja sampai tak semayang. Pasal nak himpun duit, nak beli iPhone 17. Contohnya. Beratoklah banyak ni, tak semayang, tak apa. Tak apa nak, tak apa, aku bagi iPhone 17. Tak apa. Tapi kamu akan dibandingkan kalau letakkan alat dunia sebagai matlamat. Allah. Ayat yang ke-64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang menjadikan bumi. Dari itu Allah lah yang menjadikan bumi. Atas tadi ni Tuhan dah bakar, dia buat sesuatu. Patut bila dia kata dia buat sesuatu, bawah ni sesuatu cerita kata dia dah buat bumi. Terus apa dia cerita kata dia buat langit, terus apa dia nak cerita lagi dia kata apa ni? Dialah yang membentukmu, dia menjadikan langit sebagai atap dan membentukmu, lalu memperindah rupamu, serta memberimu rezeki daripada yang baik-baik saja. Zalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah Tuhanmu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Tadi dah apa kata dia buat semua benda, sebab Tuhan nak cerita lagi kata dia buat bumi, dia buat lagi, dia yang buat rupa kita, dia bagi rupa kita, dia semua nak cerita ni. Pasal ini adalah ayat penegasan. Tadi ayat yang bersifat umum, hati Tuhan taksis apa hak dia buat, apa yang dia khususkan. Kerana nak beri penegasan, hak kata semua tu sekali dah dengan rupa kita, sekali dah dengan bumi, sekali dah dengan langit. Sekali dia kata pokok Tuhan tak buat tak? Pula tak, pasal apa? Pasal tak sebut pada ayat ni. Kita baca lagu tu, Quran ni kita tak boleh baca lagu tu. Kalau Tuhan sebut semua daripada lagi, sebut semua ni, Quran tak boleh terbaik ni, kita kupas lagi. Maka disebutkan sedikit tu sudah, bila kita sebut ada ayat asal, maka ayat asal dan ayat asal tu apa?
Yang asal tu ada bawang, ada tomato, ada cabai. Sekali faham aku tu. Jadi ada setengah orang yang mempertikaikan dan kata Tuhan buat semua sebab Tuhan tak cerita pasal sel sakit epidemis lah apa Tuhan cerita semua lagu tu. Tak cerita dah pasal Firaun, pasal banyak sangat nak usul Quran setebai-tebai alam ni. Maka cerita kat sini saja cukup memadai nak cerita apa yang terkandung antara langit dan bumi itu, apa yang langit buat dan apa yang terkandung di antara keduanya. Dia buat apa habis itu. Allah Akbar. Itu kata semua aku buat. Lepas Tuhan cerita tu, tetap perhatikan. Mula-mula Tuhan kata Allahul ladzi ja'ala lakumul arda samawati. Tuhan kata Allah yang buat. Tadi ni dah Ba'ad kata dia buat. Kemudian Tuhan tekankan kata dia yang buat. Siapa yang buat? Allah. Lepas dia cerita semua dia buat tu, dia Tuhan kata apa? Zalikumullahu rabbukum. Hak buat tu aku. 3 kali ni Tuhan tegas ni. 3 kali Tuhan tegas ni. Belum tu kondisi semua benda. Tuhan kata Allahul ladzi ja'ala lakumul ardh. Dia yang buat, Allah lah yang buat tadi. Buat bumi dengan langit ni. Lepas tu dia kata apa pula? Zalikumullahu rabbukum. Hak semua tu Allah yang buat. Lepas tu bila kita jumpa atas muka dekat hari kiamat, Tuhan kata tak ada sebab apa kata aku yang buat. Ada apa? Lewat tak dengar cakap. Dia sama. Sebab tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan. Kita ni, masa kita berada di alam roh, semua dah bersaksi dah depan Tuhan. Yang Tuhan tanya, alastu bi rabbikum tu? Bukankah aku ni Tuhan kamu semua? Kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Lepas aku kata, ya, betul. Alhamdulillah. Ketika roh ditiupkan ke dalam rahim mak masing-masing, hadis sebut kullu maulud yulad ala fitrah, ay al-islam fa'abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yujisani. Setiap yang lahir itu saya kata al-fitrah. Okey, daripada pak dia lah yang nak corak jadi Yahudi ke Nasara ke Majusi ke. Katalah dia daripada golongan Islam. Kita cakap dulu ni kita bisa hidup, kita bisa ditanya masa alam roh. Tuhan tanya aku ni bukan Tuhan nampak ke? Kita semua kata betul. Tapi bila betul kita tanya, ingat tak? Kita pun ingat. Saya yang cerita ni pun saya tak ingat. Saya cerita ni pun saya tak ingat. Tetapi Tuhan dah bocor dah jawapan tu dekat sini. Betul dah memori dan ingatan kita tu dilupuskan. Faham? Nak bagi jadi ujian bila kita hidup. Kalau ingat bagi tak jadi ujian lah atas muka bumi ni. Tapi Tuhan meletakkan kita atas muka bumi ni sebagai makhluk yang diuji. Bukan Tuhan yang kita berlebihan seorang-seorang. Diperingatkan kembali apa yang dinafas janji pada alam roh dulu dengan datangnya Quran. Maka Quran lah sebagai peringatan kepada kita atas apa yang kita janji dulu ni. Tapi kita tak percaya benar. Ini yang Tuhan nak cerita kat kita ni. Baik, habis dekat tu. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Wajib betul tanzih Tuhan tak tiap-tiap sesuatu perkara. Tanzih Tuhan, sucikan Tuhan pada setiap perkara yang sabit dengan makhluk. Waktu kita tak boleh cakap lebih kurang dengan Tuhan. Nak disebutkan Tuhan pun mesti Quran hadis. Ini tak kira dia Wahabi ke, dia ahli sunnah wal jamaah ke. Dia mesti sabit kat Quran dan hadis. Untuk dia jelas kata Tuhan ni bukan satu perkara main-main. Nak sabit sifat dia ke, nama dia ke, kerja buat dia ke, zat dia ke, dalam Quran dan hadis. Kalau nak sucikan dia, wallahu a'lam. Tapi ingat, kalau kita tak sucikan Tuhan, tetap Tuhan suci. Kalau kita tak sucikan Tuhan, tetap Allah dalam keadaan suci. Tuhan akan sempurnakan kita. Kita kalau orang hina kita, orang cerca kita, orang mati kita, terkesan tak kita? Terkesan. Kita akan tak boleh tidur, mikir semua kita. Tuhan, kalau orang kata Tuhan ni ada 3, ada 100, ada 1,000,000, tak terkesan kat dia. Tak terkesan kat dia. Yang terkesan kat kita yang betul-betul kat dia.
Ayat yang terakhir, ayat yang ke-65. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahu din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Maka sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah kamu kepadanya semata-mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Setelah Tuhan cerita kata Dia buat langit dan bumi ni, Dia abang sifat Dia. Sifat Dia ni hidup. Tuhan ni hayyu muhyi. Tuan kena ingat tu. Allah ni al-hayyu dan muhyi. Dia ni hidup dan menghidupkan. Pasal apa Dia boleh menghidupkan? Kerana Dia hidup. Pasal apa Dia boleh menghidupkan kita? Kerana kekal kehidupannya. Itu ada contoh ni. Tuhan kata, aku ni hidup. Hidup aku ni selama-lamanya. Jadi bila aku ni hidup selama-lamanya, maka sembahlah aku dengan penuh ikhlas. Taatlah kepada aku dengan penuh keikhlasan. Baik. Maksudnya apa? Penjelasan ikhlas ni banyak. Saya ringkaskan. Ikhlas kepada Tuhan ni bila buat ibadat penting. Mayang mana dia, puasa mana dia. Dia tak boleh mayang contoh. Dia kata Tuhan sebut warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama-sama orang lain yang Allah. Dia pun rokok lama. Tapi dia rokok lama kan pasal Tuhan. Dia kata ada dalam dia dengar. Dia pun kata kalau orang sekipis ni posisi yang paling terbaik rokok. Dia pun sambil semayang. Sambil semayang rokok tu, dia ambil peluang kesempatan untuk renggang badan dia. Dia kata rokok lama sikit ni, masa ni boleh sedikit elok sikit ni. Ataupun sujud lama. Ada kajian kata kalau sujud lama ni, darah ni boleh masuk ke otak. Oksigen masuk ke otak elok. Oksigen campur hemoglobin, dia jadi hemoglobin bertemu dalam otak ni, dia jadi cerdik. Jadi sujud lama sikit kan. Sujud dia, rokok dia, ataupun puasa dia. Dia kata apa? Saya nak kena puasa dalam puasa elok untuk diet. Dia kata raja-raja buat dia raja yang sia-sia. Tak boleh menentang. Sebab tu kalau buka kitab fiqah, benda-benda yang sihat tubuh badan, kalau puasa sihat tubuh badan, bila semayang badan jadi segar. Itu dia tak sebut sebagai maqasid, dia tak letak sebagai tujuan. Tujuan semayang pun lillahi ta'ala. Yang dapat kebaikan-kebaikan tu kan kitab fiqah sebut hikmatul masyru'iyah. Hikmah di sebalik pensyariatan. Dekat tu je. Apa kesan tadi? Apa kesan kalau kita menetapkan kalau rokok lama sedikit hilang ataupun boleh mengurangkan sedikit, ataupun sujud lama dia tak jadi. Kalau kita letak benda macam tu, sebagai kalau kita kata itu adalah tujuan ibadat, katalah hari itu masa kita rokok kuih lama kuih sedikit, duduk sujud lama kuih lagi tak cerdik. Saya tahu apakah ibadat itu tak betul? Tak betul lah. Kalau tu agama dia tak nilai macam tu. Mana yang kita buat ni mukhlishina lahu din, kita ikhlas kerana agama kepada Tuhan kita. Dan ayat yang terakhir, qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan daripada Tuhanku, dan aku diperintahkan agar muslimah, Islam ni taslim, penyerahan, dan aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Baik. Ayat ini betul tak? Ayat ini betul. Ayat 66 ni adalah ayat yang nak menceritakan tentang sesuai dengan zaman sekarang. Apabila orang membicarakan tentang saya tak kisahlah agama apa pun, jadi kita ada humanity. Yang penting kita ada kemanusiaan, sifat manusiawi. Sehingga orang mengatakan, saya kena buka mic, pasal mic ni dengar sampai kadang-kadang. Saya punya tuan-tuan, saya terangkan soal saya. Kalau saya cakap ini di isu 3R, saya bagi contoh. Saya paling pantang kalau orang kata lagu ni Islam, dia kata agama lain,
contoh Cina budak dia kata